Terima kasih Yang Amat. Sekarang saya persilakan soalan yang ketiga. Yang Amat Puan Syanim, kerana Puan Syanim tidak dapat hadir dalam mewakilkan kepada Datuk Suhaimi, silakan. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Bagi pihak Yang Berhormat Puan Syanim, saya kemukakan soalan nombor 3. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Terima kasih kepada Yang Berhormat bertanya bagi pihak Yang Berhormat Senator Syanim. Saya ingat dia datang siap pantun lah. Baca juga Teruskanlah pantun tu. Syanim nama diberi, orangnya cantik bagai putri. YB perhatian kepada petani, soalan saya jawab setulus hati. Oh, minat juga ya. Tan Sri Yang Di-Pertua, keperluan beras dalam negara adalah sebanyak 2,384,488 2.38 million metric ton bagi tahun 2014 lah. Ini permintaan, manakala pengeluaran kita ialah sebanyak 198,707 metric ton, bermakna terdapat kekurangan sebanyak hampir 30%. Dengan sebab itu, Bernas diberikan konsesi untuk mengimport beras sebanyak kira-kira import Bernas 863,358 metrik ton setahun untuk memenuhi keperluan. Ini keadaan supply and demand. Jadi bagi menjawab soalan Yang Berhormat, supaya bekalan beras ini tidak berlaku lambakan, padi tidak berlaku lambakan, mekanisme yang dipakai ialah untuk memantau pengeluaran dan juga stok beras dalam negara, supaya memastikan bukan sahaja lambakan tidak berlaku, juga Tan Sri bagi memastikan bahawa kita cukup bekalan beras untuk keperluan pengguna. Jadi dengan sebab itu ada dua stok. Satu stockpile yang dikendalikan oleh pihak Bernas. Lagi satu stockpile, bukan stockpile, training stock yang disimpan oleh pengilang dan juga peruncit-peruncit. Bernas lebih kurang 292,000 metrik ton stok penimbal. It's always there. Dan berdasarkan kepada permintaan tadi, itu tahunan, tapi kalau dibagi bulanan ialah lebih kurang 66,000 metrik ton sebulan. Jadi bermaknanya stockpile itu boleh memenuhi keperluan lebih kurang 5 bulan permintaan beras dalam negara. Ini stockpile ini kita pastikan bahawa Bernas akan maintain. Dia ada 32 gudang di mana dia menyimpan stockpile ini, dan pemeriksaan selalu dilakukan oleh kawal selia di pegawai-pegawai kita daripada kementerian, memastikan bahawa stockpile ini tidak boleh lebih dan jangan kurang. Kalau lebih nanti menyebabkan bekalan beras dalam negara akan terjejas. There will be oversupply. Kalau sekiranya kurang pula nanti takut dalam crisis situation dengan izin tak cukup pula beras. So kita memantau supaya stockpile ini cukup dan disesuaikan dengan keadaan pengeluaran dalam negara.
Jadi selain daripada itu, trading stock di kilang dan juga di kedai runcit yang berjumlah lebih kurang 400,000 metrik tan itu pun dipantau. Siapa memantau? Pegawai daripada kementerian, iaitu kawal selia padi dan beras. Jadi dengan sebab itu saya beri jaminan di sini bahawa Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani sentiasa peka dengan bekalan dan permintaan beras negara. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Sam. Silakan soal tambahan. Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Ketua. Puan Syahnin tak pergi apa-apa soalan tambahan. Jadi soalan tambahan tu saya yang Muhammad lah. Saya yang akan bertanya lagi Puan. Saya melihat angka-angka tadi, maknanya bernas lambakan yang dibuat sebanyak 863,000 yang diimport, yang diberi kebenaran. Dari negara manakah beras-beras ini dibeli dan apakah kualitinya sama juga dengan kualiti beras-beras yang dikeluarkan oleh Malaysia? Soalan saya yang seterusnya, yang berhormat Tan Sri, teringat saya ucapan Tan Sri Sanusi Jonet pada satu ketika. Beliau berkata, Kelantan ada padi, ada pondok, ada pas. Kedah ada padi, ada pondok, ada pas. Negeri Sembilan tak ada padi, tak ada pondok, tak ada pas. Sebelum pilihan raya yang ke-13, banyak pengumuman-pengumuman yang dibuat oleh pihak Felda kepada ahli-ahli Felda. Dan pada ketika itu ada rungutan daripada petani-petani, khususnya di negeri Kedah, khususnya di kawasan Mada, yang berkata mereka juga adalah pengundi. Jadi soalan saya kepada yang berhormat, apakah kementerian mempunyai satu mekanisme untuk membantu petani-petani ini supaya pendapatan mereka sama juga dengan ahli-ahli Felda yang mendapat berbagai-bagai ragam bonus, macam bonus yang diumumkan. Dan mereka juga menyatakan bahawa harga beras tidak naik, harga beras masih di tapak yang sama dan lambakan juga. Sebab itu saya rasa soalan ini pun berkenaan lambakan ini juga, kerana lambakan yang terlalu berlebihan maka menyebabkan harga beras ini tergantung begitu. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Tan Sri. 2-3 soalan itu sebenarnya. Okey, saya jawab dari segi mana, dari negeri mana diimport beras. Dari Vietnam, daripada Thailand, daripada Pakistan, ya, ini daripada Cambodia. Inilah negara-negara pembekal beras kita, ya. Dari segi kualiti juga adalah bernas dia mengimport, pastikan bahawa kualiti itu adalah baik, tak import sembarangan, ya, untuk menjaga pengguna-pengguna kita. Dan harga pun harga yang baik. Saya diberitahu lebih kurang $400 1 metrik tan harga import beras. Harga import lah, harga jual tu jangan tanya, itu bernas punya trade secret, ya tak? Itu dari segi sumber dan juga kualiti. Berhubung dengan kata tadi bagaimana nak, sebelum saya lupa, iaitu lambakan. Ini isu ini perlu diperbetulkan, kerana baru-baru ini hari itu berlaku, kata di sebelah utara Kedah Perlis, berita kata ada lambakan padi. Jadi sebenarnya apa dia sebab lambakan ini yang berlaku begitu? Jawapannya sebenarnya tidak ada lambakan. Apa yang berlaku ialah apabila pusat pengumpul pembelian padi, sekarang ni pusat pembelian padi oleh PPK itu dalam peringkat permulaan, Tan Sri. Jadi mereka belum bersedia lagi sepenuhnya untuk menerima beras-beras yang dihantar dengan lori-lori, ya, yang dibawa kepada mereka. Jadi terdapat
queue ataupun apa nak panggil menunggu begitu lama dan panjang barisan lori-lori, itu menunjukkan seolah-olahnya ada kelebihan bekalan padi dan beras negara. Selain daripada itu, bernas juga, ya, dia apa nama ni, terpaksa membeli semua padi-padi ini kerana kita ada satu dasar baru Tan Sri, iaitu untuk menghapuskan orang tengah. Jadi kita nak padi dibeli oleh Bernas dan juga Persatuan Pertubuhan Peladang. Jadi ada pelumpuan di situ. So it's a matter of, apa orang kata, dengan izin, it takes a little bit of time lah untuk dia orang menyediakan kemudahan ini bagi memenuhi keperluan dan dasar membenteras orang tengah yang sentiasa memanipulasi. Berhubung dengan kata harga tak naik ni pun satu isu sensitif. Yang berhormat kata gitu, nanti orang di luar marah kat kerajaan. Ya, kalau betul harga padi tak naik, dah naik dah. Sekarang kita naikkan kepada 1,200. Dulu sebelum ini di Kelantan umpamanya ada yang 950, ada yang 1,000, ada setengah tempat 1,100. It varies, berbeza di antara jelapan padi dengan jelapan padi, antara negeri dengan negeri yang mengeluarkan padi, harga berbeza-beza. Ya, banyak yang negeri padi yang harga padinya below 1,200 dengan izin. Cuma di Kedah saja dia ada tinggi sikit. But now dengan izin, dengan polisi baru yang telah diumumkan oleh kementerian, kita nak samakan, standardize harga di mana juga, tak kira 1,200 satu metrik tan. So ini satu peningkatan daripada kalau 950 daripada 100 naik 200, berapa persen tu besar kadar. Tapi kalau nak naik lebih daripada itu, tunggu masa lah, tengok macam mana keadaan, bukan? Dari segi pengguna pula, kita boleh naikkan harga padi, tapi apa kesan kepada pengguna nak beli beras nanti? Orang kampung juga susah, kena beli beras pada harga yang lebih tinggi. Semua orang makan beras. So dengan izin, it's going to be backfire kepada rakyat juga kalau kita naikkan harga lebih daripada yang sepatutnya. Akhir sekali ialah bantuan kepada petani-petani. Ya, bagaimana Felda dapat bonus, dapat dividen dan sebagainya. Dia berbeza yang berhormat. Pesawat padi dengan peserta Felda. Peserta Felda ni dia di bawah satu pengurusan. Ya, salah satu pengurusan. Felda uruskan ladang-ladang dan hasil jualannya, keuntungan daripada situ diberi kepada pekebun. Dia kalau dia dapat hasil yang lebih, dia boleh bagi dividen. Sawah padi pun boleh begitu. Contoh ialah Felkra. Felkra also, Tan Sri, managing dia punya jelapan padi secara estate. Cara macam gaya Felda manage kelapa sawit. So every year bila di apa nama ni, dikira berapa untung rugi, kalau untung lebih dapat dividen yang lebih, dapat bonus dan sebagainya. Tapi kita punya pesawah padi ini, mereka usaha sendiri-sendiri, mereka yang jual padi mereka sendiri. Jadi kalau nak bagi bonus, mereka bagi pada diri sendiri lah. Nah, takkan kita nak bagi pula pasal kita tak jual padi itu. Itu dia punya perbezaan antara pekebun sawit Felkra, Felda dan juga pesawah padi kita. There is a difference. Yang berhormat Tan Sri, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Saya silakan. Ya, Tuan Syed. Terima kasih Yang Ketua. Tadi kita diberitahu bahawa Malaysia bergantung 30% kepada negara luar untuk import beras, dan saya percaya kebanyakannya daripada Thailand dan Vietnam. Walaupun kita mempunyai stok, tapi timbul juga soal keselamatan makanan, food security. Sekiranya ada pertikaian umpamanya di antara Malaysia dengan negara-negara yang
mengeksporkan beras mereka tu, maka ini boleh menimbulkan soal food security yang sangat serius. Jadi jangka panjang, apakah rancangan kerajaan untuk menjamin bahawa food security tidak akan terjejas? Terima kasih. Terima kasih, spot on. Kita dah spot soalan tu, keluar pula rupanya. Sebuah jawab Soalan ramalan. Apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan bagi mencapai tahap secara diri 100% food security? So sekarang ni, sebagaimana yang Bapak sebut tadi, memang betul kita punya SSL cuma 70% diimport. So ini tak boleh berterusan. Ya, apa-apa mungkin berlaku di dalam negara pembekal sebagaimana yang Bapak sebut tadi. Dengan sebab itu, kerajaan melalui dasar agro makanan bertujuan untuk meningkatkan pengeluaran, termasuklah bekalan beras, ya, kepada 100% by 2020. Itu sasaran kita, ya. Langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan Tan Sri, pertamanya kita membuka jelapan padi baru, Integrated Agriculture Development Agency, ditubuhkan untuk menguruskan jelapan padi baru. 4 jelapan padi baru yang telah dibuka, diumumkan oleh Perdana Menteri baru-baru ini dalam bajet, ya, belanjawan negara, ialah Kota Belud, Batang Lupa, Rompin dan juga Pekan. So dengan pembukaan jelapan padi baru ini, kita harap pengeluaran beras kita, padi kita dan beras kita akan bertambah. Yang keduanya, Mardi juga mengeluarkan variety padi yang lebih baik dari masa ke masa untuk meningkatkan produktiviti kita. Pada masa ini produktiviti kita Tan Sri sekadar national average cuma lebih kurang 5.4 metrik tan 1 hektar. National average pada masa ini. Kita punya sasaran dengan adanya variety yang baru ini dan juga langkah-langkah seperti amalan pertanian baik ataupun good agriculture practice, kita harap produktiviti dapat ditingkatkan kepada 8 metrik tan dan seterusnya, mungkin sampai kepada 10 metrik tan. This is possible, Tan Sri, sebab pada masa ini pun kita dapati ada plot-plot kawasan-kawasan pertanian sawah padi ini yang telah pun menghasilkan 8 metrik tan, 10 metrik tan 1 hektar. Tapi ini orang kata isolated cases, Tan Sri, dan kita kena belajar dan juga menggunakan kawasan-kawasan itu sebagai contoh untuk kawasan lain meningkatkan produktiviti. Jadi kita juga akan meningkatkan sistem pengairan. Kerajaan menambah peruntukan untuk irrigation, pengairan, sistem pengairan. Banyak kawasan kita, terutama jelapan padi yang baru ini, memerlukan pengairan yang lebih efisien. Dan ini untuk pengetahuan Dewan yang berhormat semua, ini masalah besar kita sebab irrigation ni memerlukan belanja yang begitu banyak sekali. Satu jelapan padi perlu sampai 300 juta, 500 juta, kalau 4 jelapan padi sampai 2 bilion, ya? Walau macam mana pun kerajaan akan membangunkan sistem pengairan ini dari masa ke masa sehingga tercapai sistem pengairan yang baik dan boleh menghasilkan pengeluaran yang lebih baik pada petani. Akhir sekali, mechanization dengan izin is also one way untuk meningkatkan produktiviti. Dan akhir sekali ialah apa yang kita panggil ini pengurusan secara berpusat, central management, estate management. Maknanya digabungkan petani-petani ini di bawah satu pengurusan. Ini projek di bawah NKAA yang diperkenalkan oleh kerajaan. Petani-petani yang sekarang ni buat usaha secara sendiri-sendirian, mereka disatukan di bawah satu anchor company. Anchor company seperti PPK ataupun koperasi
ataupun syarikat swasta yang boleh jadi anchor company yang akan menguruskan penanaman, penjagaan, penjualan padi dan sebagainya. So through estate management atau center management, dengan izin it become more efficient, ada economic of scale dan sebagainya yang boleh meningkatkan hasil petani. Terima kasih Tan Sri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Allah.